Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan melakukan majlis ilmu kita, kuliah kita berkenaan beberapa tajuk. Dan hari ini kita tahu kita dalam masa keadaan yang mana terkena penyakit virus corona dan sebagainya. Sebab itulah hari ini kita buat kuliah, dia katakan kuliah tertutup lah. Yang mana ada beberapa orang saja, sebab kita tahu orang pun untuk takut nak keluar pada waktu-waktu sebegini sebab untuk menjaga kesihatan dan sebagainya. Dan kita juga kena ketahui bila mana berlaku penyakit virus corona dan sebagainya ini, ada bermacam-macam isu dan permasalahan pula yang timbul dalam masyarakat, terutamanya di laman sosial. Kita tak nak bahaskan hari ini berkenaan di luar dan sebagainya. Kita tengok dalam keadaan di laman sosial, bagaimana keadaan masyarakat kita bila membahaskan benda ini. Ada dua golongan di laman sosial ketika berhadapan dengan masalah virus corona ini. Yang pertama adalah mereka yang mengatakan bahawasanya kita ini jangan takut pada virus corona, tapi takutlah pada Allah. Itu betul. Itu betul. Dari satu sudut kita setuju. Ada pula golongan kedua mengatakan bahawasanya yang mengatakan terlalu, yang melupakan terus ikhtiar dan sebagainya. Langkah-langkah pencegahan tidak ada langsung. Ini pun tidak apa tepat. Sebab tu kita kena berada di antara pertengahan dalam masalah ini. Sebab itu kita akan bahaskan berkenaan masalah tawakal. Macam mana? Apa itu tawakal? Adakah tawakal itu kita boleh redah sebegitu sahaja sehingga menyebabkan kemudaratan ke atas diri kita dan orang lain ataupun sebaliknya? Sebab salah faham konsep tawakal inilah menyebabkan seseorang itu dia tidak ada ikhtiar. Dia tidak ada pilihan untuk buat apa-apa pun. Dia tidak nak buat apa-apa langkah pencegahan, dia tak ada. Kalau dia salah faham konsep tawakal. Konsep tawakal yang sebenar bukanlah sedemikian rupa. Penyakit berjangkit pernah berlaku pada zaman para salafus soleh. Itu penyakit berjangkit telah ada pada zaman dahulu, seperti penyakit ta'un dan sebagainya. Dan juga kita lihat sahabat seperti mana Abu Ubaidah Al-Jarrah, kenapa beliau meninggal? Disebabkan penyakit berjangkit yang ada pada zaman tersebut, yang mana menyebabkan beliau akhirnya mati ataupun wafat ketika detik penyakit berjangkit itu ada. Dan adakah wujud penyakit berjangkit dalam Islam? Bila mana ada penyakit virus corona ni, kita lihat di laman sosial, ada juga sahabat-sahabat kita mengatakan penyakit berjangkit ni tak ada, tak wujud. Islam, agama Islam tak ada penyakit berjangkit. Itu pun tak benar juga, sebab boleh satu fitnah kat atas agama kita. Sebab setengah sahabat-sahabat kita kata penyakit berjangkit ni tak wujud di Islam. Islam tak iktiraf. Mereka membaca hadis iaitu la adwa. La adwa, hadis ini sahih, iaitu tidak ada penyakit yang menular yang berjangkit. Dan setengah sahabat kita baca hadis ni mengatakan dalam agama kita tak ada penyakit berjangkit. Akibat salah faham ataupun akibat kita melihat satu hadis kemudian kita terus hukum, inilah menyebabkan kecelaruan, kekeliruan. Berdasarkan hadis tadi, la adwa, tidak ada penyakit berjangkit. Hadis ini juga orientalis barat mengkritik Islam berdasarkan hadis ni. Dia kata tengok, Islam agama tak betul. Sedangkan dunia hari ni memang membuktikan wujudnya penyakit berjangkit. H1N1-nya. Kemudian kalau kita bersin pun ada virus orang berjangkit. Memang ada penyakit berjangkit. Hadis ni kata la adwa, tak ada penyakit berjangkit. Macam mana tu? Itu akibat kalau kita ambil satu hadis saja kemudian kita istinbat hukum dan sebagainya. Jika kita lihat, memang Rasulullah SAW juga mengiktiraf kewujudan penyakit-penyakit berjangkit ini memang ada. Kalau kita lihat hadis-hadis yang lain dan sebagainya. Sebab itu Rasulullah telah menyebutkan, iaitu firra minal majzum. Hendaklah kamu lari daripada majzum, iaitu penyakit mana juzam. Majzum tu penyakit juzam adalah penyakit kusta. Jadi kenapa Rasulullah SAW lari pada penyakit kusta ni? Adakah menunjukkan kita ni kurang tawakal kalau kita lari pada firra minal majzum ni Rasulullah sebut? Larilah kamu daripada penyakit kusta, ataupun larilah kamu dari perkara yang menyebabkan penyakit itu berjangkit. Jika ada sesuatu penyakit yang berjangkit dalam masyarakat, kita kena jauhkan daripada orang yang ada penyakit tersebut. Contohnya kalau denggi.
Sebab tu bila mana orang yang ada denggi dia kena kuarantin duduk di satu tempat lain dan sebagainya. Sebab apa? Ambil hadis ni, firra minal majzum. Kita kena lari pada penyakit tersebut. Kalau kita nak pergi ke satu tempat, contohnya kita nak pergi safar ke satu tempat yang mana ada penyakit, virus dan sekian-sekian. Kalau kita tak pergi ke situ, kita dapat pahala. Berdasarkan hadis ni, firra minal majzum, jauhkanlah penyakit-penyakit yang mana dapat menyebabkan penyakit. Kita telah mengikut hadis Nabi SAW. Mungkin ada orang, dia ada urusan di Wuhan ke, dia ada urusan, patutnya dia ada kena bisnes, pergi meeting kat sana, pergi meeting kat Korea ke, pergi meeting kat China dan sebagainya, tapi dia tak pergi. Sebab apa? Sebab dia tahu ada penyakit tersebut dan sebab dia ikut hadis ni. Dapat pahala bagi kita. Sebab tu dia niat untuk melakukan kebaikan pun dah dapat pahala walaupun kita tak lakukan. Saya ada lihat sahabat-sahabat yang mana yang nak pergi perkampungan sunnah. Dia orang kata habis dah burn dah tiket flight dah burn dah. Kemudian tiket apa lagi hotel. Nampak sekolah kecewa lah. Kita katakan jangan kecewa. Sebab apa? Sebab niat untuk melakukan satu kebaikan itu telah mendapat pahala. Niat nak melakukan kebaikan dah dapat pahala. Kalau kita memang azam betul-betul ni nak pergi lah kuliah, nak pergi perkampungan sunnah, walaupun tak pergi lagi tapi dah niat betul-betul nak pergi, dapat pahala insya-Allah. Sebab itulah dalam riwayat yang lain iaitu hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa ana aktubuha lahu hasanah. Untuk orang yang mana dia niat nak buat kebaikan, memang betul dia niat dah nak buat kebaikan, dah tempah flight dah nak pergi ke perkampungan sunnah nanti ataupun mana-mana kuliah, kemudian dah book hotel, tiba-tiba batal. Allah sebut fa ana aktubuha lahu hasanah, aku dah akan tulis kebaikan, satu kebaikan bagi dia hasanah. Niat betul-betul azam nak buat baik. Contohnya nak datang kuliah ni, niat dah pada semalam nak mai kuliah. Tiba-tiba cancel, tulis ustaz dia kemarin post kat Facebook kuliah cancel begini. Kita dah dapat hasanah, satu kebaikan. Okey, itu niat nak buat kebaikan. Tapi kalau kita dah pergi dah sampai ke tempat kebaikan tu, kita akan dapat bi asyri amsalha, digandakan dapat 10 kali ganda pahala. Kita niat nak buat baik dapat hasanah, satu kebaikan. Kemudian pergi pula buat kebaikan tu digandakan sekali 10. Itu agama Islam yang agama yang indah. Sebab tu kalau kita dah ada nak pergi buat kebaikan, dah tempah flight ke, dah book hotel, jangan rasa sedih. Mungkin duit kita terbang, tapi pahala tetap masuk ke dalam akaun kita. Saham akhirat tetap ada. Sebab itulah kita kena rasa Islam ni agama yang mana menjaga keseluruhan hidup kita. Tak dapat dunia, kita dapat ganjaran di akhirat kelak. Okey. Hadis tadi firra minal majzum. Dan kita tengok kalau contoh kita pergi safar ke tempat-tempat yang ada penyakit, kita tak pergi. Itu bagi kita sawab, dapat kebaikan, dapat pahala. Kama tafirru minal asad. Rasulullah sebut, larilah seperti mana kama tafirru minal asad. Seperti mana kamu lari daripada singa. Larilah kamu daripada penyakit juzam, penyakit berjangkit, kusta, kama tafirru minal asad. Seperti mana tafirru minal asad. Atau kama qal, kita lari daripada singa. Kalau kita nampak singa, nampak ular, kita akan lari laju. Akan lari, maksud kita akan jauh sungguh-sungguh. Demikian juga kalau kita berhadapan dengan penyakit-penyakit berjangkit ni, tafirru minal asad. Seperti mana kita lari daripada singa. Maksudnya kita kena jauhkan penyakit ni sebab agama kita menjaga nyawa. Agama kita tak nak kita berada dalam kemudaratan. Sebab itu bagi siapa yang mana dia buat langkah-langkah pencegahan. Contohnya ada apa Tizer yang basuh tangan apa semua tu kan. Apa nama? Sanitizer apa semua benda tu. Saya tak sebut tak reti. Benda-benda tu kalau kita beli pun itu bagi kita akan mendapat kebaikan, dapat pahala. Sebab apa? Kita ambil hadis ni, tafirru minal asad. Seperti mana kita lari dari singa. Kita dah buat langkah pencegahan. Contoh kita beli mask pakai, dapat pahala. Sebab hadis ni sebut firra minal majzum. Larilah daripada penyakit-penyakit ni. Kita ada langkah pencegahan. Ataupun ada kerajaan, ada setengah sekolah ataupun di setengah universiti saya baca, ada mana dia dah buat cuti. Dia dah buat apa pelajar-pelajar kena balik cuti di mana Perlis ke mana saya tak ingat universiti tersebut. Dia kata ada tengok surat perkeliling yang buat cuti. Itu pun salah satu langkah berdasarkan hadis ini. Jadi sebab itulah kalau kita beramal hadis ini akan mendapat pahala. Tapi kena dengan kebenaran majikan lah dan kebenaran orang-orang yang autoriti. Kita tak boleh beramal macam tu saja kalau melibatkan pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau melibatkan benda-benda luar yang kita sebut tadi, contoh kita kurangkan bergaul dengan orang ke, ataupun kita beli mask, kita buat sekian-sekian, beli untuk basuh tangan, itu dah dapat kebaikan, dapat pahala bagi kita. Sebab tu kita kena tahu Islam ni dia menyeluruh. Kita jangan ingat Islam ni hanya solat, hanya puasa dan sebagainya. Tidak. Islam ni luas menyeluruh. Dia berkaitan dengan kehidupan kita dalam kita berinteraksi dengan manusia. Dalam interaksi dengan manusia pun ada Islam di sana.
Dalam interaksi dengan haiwan pun ada Islam juga mengajar tentang perkara-perkara tertentu. Jadi sebab itu dalam menghadapi wabak ini, agama juga ada meletakkan bagaimana untuk kita berinteraksi sesama masyarakat kita. Dan juga ada juga hadis yang lain diriwayatkan bahwasanya Rasulullah menyebutkan iza sami'tum ta'un, jika kamu mendengar ta'un ataupun kita mendengar satu, bukan penyakit ta'un saja, apa-apa penyakit berjangkit. Bila kita lihat hadis menyebut tentang juzam, penyakit kusta, penyakit ta'un, dia bukan khusus penyakit itu, tapi kita ambil dia juga berpandangan ataupun dapat memberi makna penyakit yang berjangkit yang memudaratkan orang. Sebab tu Rasulullah dah sebut iza sami'tum ta'un, bila kamu dengar ada penyakit ta'un bi'ardin, berada pada satu tempat ataupun berada pada satu kawasan, Rasulullah kata la taqdamu alaih, jangan kamu datang ke tempat tu, jangan pergi, la taqdamu. Contohnya kalau ada satu tempat, memang kita tengok dah list yang keluar di tempat tersebut. Contohnya tempat X, mana-mana tempat lah kita beri contoh. Kita tak nak ta'yin satu tempat, sebab nanti doa pula jadi. Mana-mana tempat X jadi. Banyak, kita pun tak nak pergi situ. Contohnya kalau ada kat Malaysia ke tempat yang majoriti, ada situ penyakit tersebut, kita jangan pergi. Berdasarkan hadis ni, la taqdamu alaih, Rasulullah sebut, jangan kamu pergi datang tempat tu. Adakah bila mana kita tak pergi tempat itu, kita disebut sebagai takut pada virus daripada Allah? Tak betul. Kalau kita kata kita tak pergi satu tempat tu sebab kita takut virus daripada Allah. Sebab apa? Adakah kita nak kata Umar Al-Khattab yang mana dijamin syurga? Umar ketika nak pergi ke Syam, dengar penyakit ta'un, dia tak pergi sana. Adakah sebab dia takut ta'un lebih daripada Allah? Adakah kita nak kata iman kita lagi besar daripada Umar ni? Umar sahabat dijamin syurga. Bahkan Amirul Mukminin, dia seorang khalifah Islam, dia seorang mujtahid mutlak dan sebagainya, berijtihad sendiri. Dia juga bila dengar penyakit ta'un, Umar tak pergi ke satu tempat tersebut. Sebab apa? Sebab dia beramal hadis ni, la taqdamu alaih. Rasulullah sebut, jangan kamu datang tempat tu, jangan kamu pergi ke tempat tersebut. Tengok Umar, dengar satu hadis, dia terus praktikkan hadis tersebut. Dia beramal hadis tersebut, itu kita tak pergi ke tempat-tempat yang mana memang kalau ada mudarat yang besar, ada mudarat yang banyak kalau ada penyakit ta'un di situ. Sebab kalau kita pergi ke sana, kita sendiri akan memudaratkan benda itu. Kita sendiri akan kena penyakit itu. Sebab itulah Rasulullah dah larang dah. Dan Umar Al-Khattab sendiri yang tidak pergi masuk ke tempat yang ada penyakit-penyakit yang berjangkit dan merebak ini. Itu bagaimana para salafus soleh dalam menghadapi perkara ini. Dan kalau kita dah ada dalam tempat tersebut, okey, tadi kita cakap kes tadi, kita tak ada dalam tu, kita duduk luar baru nak pergi ke sana, nak safar ke sana. Yang kedua, kita memang dah ada dalam tu, kita ada dalam kawasan tersebut, memang kawasan tersebut dah teruk dah kena. Contoh kita duduk di Wuhan, kita ada di Wuhan dah, memang dah tempat-tempat yang ada kena tu, memang duduk tengah-tengah tempat tu. Adakah kita boleh untuk pergi keluar dan sebagainya? Kalau kita memang ada disyaki ada virus-virus tersebut, memang telah dijangkiti, Rasulullah sebut la taqruju, jangan kamu keluar pula tempat tu. Kita dah ada virus, dah ada penyakit, kemudian kita pula nak selamatkan diri kita lagi, kita pun pergi keluar pula dari tempat kita. Contohnya kita duduk ke tempat X, satu tempat, kita memang disyaki ataupun ada penyakit-penyakit virus tertentu, tak kisahlah corona ke apa ke, kita pula pergi keluar tempat lain. Ini bercanggah dengan hadis. Rasulullah kata la taqruju, jangan kamu keluar, jangan kamu lari bila kamu dah duduk dalam satu kawasan, satu tempat. Sebab tu Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika Umar Al-Khattab tulis surat kat Abu Ubaidah suruh balik ke Madinah, Abu Ubaidah tak balik. Sebab apa? Sebab Abu Ubaidah tahu Umar suruh dia balik sebab Umar nak suruh Abu Ubaidah ni lari dari ta'un. Sebab tempat Abu Ubaidah tu ta'un, ada ta'un. Jadi sebab Abu Ubaidah dia tahu hadis dari Rasulullah kata la taqruju, jangan kamu keluar kalau ada ta'un. Abu Ubaidah tak keluar. Boleh saja Abu Ubaidah keluar, dia nak selamatkan diri, tapi efeknya kat orang lain. Nanti habis orang Madinah kena, nanti habis orang lain kena. Dia tak penting dengan diri, dia tak penting dengan diri. Dia ikut hadis Nabi SAW. Kalau kita memang dah ada penyakit tersebut, kalau cek kat doktor dah ada penyakit tersebut, jangan kita mudaratkan orang lain. Macam kita sebut tadi lah, kalau kita ada sesama pun, orang nak salam dengan kita pun fikir ada 3 kali. Kalau kita ada penyakit apa, denggi pun, orang dah jauh dari kita, apatah lagi kalau penyakit memang merebak dengan cepat dan sebagainya. Sebab tu kita kena jauhkan benda itu. Itu berkenaan penyakit berjangkit. Adakah menunjukkan Islam ini, kalau orang yang mana dia takut dengan penyakit ini, menunjukkan dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang mana dia lari pada penyakit ini, adakah menunjukkan tawakal dia kurang? Ataupun adakah kalau kita ni berani, contoh kita keluar dalam keadaan pergi mana tempat, kita tak pakai langkah pencegahan, tak ada, adakah orang tu lebih tawakal daripada orang yang kedua?
Okey, kita buat dua perbandingan. Orang pertama ni dia beli macam-macam lah untuk basuh tangan dia. Dia jagalah, dia bergaul dengan orang banyak sangat. Itu orang pertama. Orang kedua dia relax je, tak ada apa pun. Dia jalan terus. Kalau kita kata Masya Allah tawakal ni dia ni. Yang mana? Adakah orang A ni tak tawakal? Orang B ni tawakal? Tawakal itu bukanlah kita serah kepada Allah semua tanpa ada usaha, tak. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili membahaskan dalam Tazkiyatun Nafs, iaitu dalam kitab ada penawar bagi hati, dalam bab tahalli ataupun tahliyah. Bab tahalli ni macam kita sebut selalu, dia ada takhalli dengan tahalli. Takhalli iaitu sifat buruk yang ada pada diri kita. Tengok, nak senang beza. Itu takhalli. Yang kedua, tahalli. Tahalli itu adalah kita dah buang sifat buruk, kita nak masukkan sifat-sifat mahmudah yang baik pada diri kita. Nak beza macam mana? Takhalli ada titik. Titik tu kita ibaratkan macam ni lah, macam kotoran. Takhalli tu sifat buruk, sifat hasad yang ada dalam diri kita, sombong, itu takhalli. Yang kedua, tahalli. Buang titik. Maksudnya bersih diri kita, iaitu kita nak masuk sifat mahmudah. Kalau dalam kitab penawar bagi hati dia bahagikan pada dua itu. Yang pertama bab depan takhalli, sifat-sifat buruk, dendam, sifat-sifat mazmumah semua. Kemudian yang kedua tahalli, dah buang titik tu, ibaratkan nak mudah fahamlah, sifat-sifat baik mahmudah. Dalam sifat tahalli ini, Syekh Abdul Qadir Mandili meletakkan satu bab tawakal. Kemudian tawakal ni dia ada rukun. Tawakal ni bukan boleh tawakal suka hati. Okey, tawakal lah, tak apa. Tak, dia ada rukun. Banyaklah rukun, 3 rukun, tapi rukun salah satu diletakkan adalah pekerjaan. Apa maksud pekerjaan di sini ataupun diletakkan tentang kelakuan dan pekerjaan. Pekerjaan di sini maksudnya kita kena ada usaha juga dalam membuat satu perkara. Usaha kena ada untuk pencegahan tersebut. Itu maksud tawakal. Bukan kita hanya redah saja, tak. Salah satu rukun itu, kalau tak ada rukun maksudnya runtuhlah satu tempat. Sama macam solat. Tak ada satu rukun solat, tak sah solat tersebut. Sama macam tawakal, dia ada rukun. Dan salah satu rukunnya adalah pekerjaan, iaitu kita kena usaha dulu untuk melakukan langkah pencegahan. Itu seperti mana disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dan juga ada hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan diriwayatkan oleh ulama-ulama lain, banyak riwayat, dan lafaznya juga berbeza. Lafaz hadis ni berbeza-beza dan juga sanad hadis ni berbeza-beza. Ada yang mengatakan hasan, ada mengatakan munkar dan sebagainya, tapi Syekh Su'i Al-Arnaud mengatakan hasan, tapi dengan lafaz yang berbezalah, iaitu dikatakan bahawasanya Rasulullah bersabda qayyidha wa tawakkal, iaitu Rasulullah sebut qayyidha, ikatlah tali unta dulu, dan juga dalam maksud sama bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya macam mana? Orang dulu naik unta ataupun naik kuda, ataupun zaman sekarang kita boleh ambil kenderaan. Ada sahabat yang mana dia kata, boleh tak kalau aku nak tinggal unta macam ni je? Rasulullah kata qayyidhu, atau qayyidha, ikat dulu masuk tali unta tu, ikat unta tu dengan tiang ke, dengan tali dia apa-apa ke. Kemudian dalam waktu sama tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak menunjukkan usaha tu kena ada. Sama juga macam kita tadi naik motor, datang naik kereta, tiba-tiba kita kunci motor, kita letak kat motor, naik atas. Tak apalah, nak dengar kuliah ni tawakal lah. Takkan Allah tak tolong. Dengar kuliah tak pahala, mestilah Allah tolong. Jadi tinggallah kunci itu. Itu tak tepat. Itu bukan tawakal yang betul. Dia kena qayyid dulu. Itu kena ikat dulu, Rasulullah sebut. Dan hadis kita baca yang ada perbahasan sanad pada tadi. Dan dalam waktu sama wa tawakkal, Rasulullah sebut dalam tawakal. Jadi sebab itulah langkah-langkah tertentu. Kerajaan dah buat langkah tertentu untuk kita menghadapi benda ini. KKM dah letakkan, Kementerian Kesihatan dah letakkan sesuatu guideline macam mana jangan kita berinteraksi banyak dengan orang. Kemudian Menteri Hal Ehwal dalam bahagian agama pun telah meletakkan salah satu guideline macam mana cara. Sebab itu kita lihat semua orang beroperasi dalam benda ini. Walaupun hal kesihatan ni Kementerian Kesihatan yang kena keluarkan kenyataan, tapi kenapa juga menteri dalam ahli agama pun meletakkan juga keluarkan kenyataan? Sebab penyakit juga melibatkan agama. Sebab agama juga dia letakkan guideline cara macam mana berinteraksi dengan penyakit. Sebab itu kita kena tahu, bila isu ni kita kena tahu bahawasanya nak menunjukkan agama kita ni bukan jumud. Agama kita tak jumud. Agama kita juga ada kaitan dengan ekonomi, iktisad, ekonomi juga ada kaitan agama. Dan dalam masalah kesihatan juga, agama ada juga dia punya ruang dalam membahaskan perkara tersebut. Dan sebab itulah, semua benda yang Allah berikan kepada kita ada hikmahnya tertentu. Ada hikmahnya. Kenapa kita sebut macam tu? Sebab bila mana ada virus ni, bila mana Masjidil Haram mana tidak ada solat di sana dan sebagainya, baru kita dapat tahu. Kita kalau kita baca di laman sosial, orang Kristian
ataupun agama-agama apalah, orang kafir mereka mengatakan bahawasanya pada Kaabah itu, dalam Kaabah ada berhala. Kalau kita baca komen kat Facebook, kita akan jumpa benda ni. Itu orang-orang kafir, mereka memang mengatakan dalam Kaabah ni ada berhala. Jadi orang Islam pergi memang menyembah sana. Tetapi bila ada kes ini, iaitu di Saudi, mereka telah kata tak boleh berhampiri Masjidil Haram, solat Jumaat atau Jumaat di sana, kita dapat ketahui bahawa Islam ini bukanlah menyembah Kaabah. Kaabah itu hanya kiblat saja. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, "Falyabudu rabb hadzal bait." Iaitu hendaklah mereka semua, itu orang Islam ini ataupun sesiapa saja, menyembah rabb hadzal bait. Tuhan, pemilik, pencipta, penguasa rabb hadzal bait. Tuhan kepada bait, rumah itu. Bait di sini adalah disebutkan dalam tafsir Qurtubi adalah Kaabah. Iaitu kita kena sembah Tuhan Kaabah. Allah sebut dalam Quran. Tapi orang kafir akan baca benda ni. Iaitu rabb hadzal bait. Sembah Tuhan benda Kaabah. Kita orang Islam bukan sembah Kaabah. Kaabah itu hanya kiblat. Tapi kita sembah rabb hadzal bait. Tuhan, pemilik, penguasa kepada bait itu Kaabah. Ayat ni juga ada kena-mena dengan batiniah. Tajuk kita batiniah sebenarnya hari ni, tapi sebabkan kita tengoklah keadaan semasa ada kaitan juga dengan ni, sebab tu kita bahaskan benda ni sikit tentang kesihatan dan sebagainya. Ayat kita baca falyabudu rabb hadzal bait ada kaitan dengan batiniah. Sebab apa ada kaitan dengan batiniah? Sehari kita akan bahaskan sehari berkenaan batiniah. Macam mana ayat ni boleh ada kaitan dengan batiniah? Kita akan sebutkan. Dan juga ini yang terakhir berkenaan masalah virus ini, Rasulullah juga menyebutkan la yuridu. Janganlah kita yurid, itu kita mencampur adukkan, kita menggabungkan di antara apa? Di antara orang yang sakit dengan musih orang sihat. Sebab tu Rasulullah kata la yuridu. Jangan kita campurkan antara orang yang sakit ala musih dengan orang yang sihat. Itu. Hadis ni bukan terpakai untuk manusia saja, tapi juga terpakai untuk haiwan. Sebab haiwan juga ada penyakit berjangkit sesama haiwan. Kalau kita tengok, para ulama menyebutkan hadis ni bukan hanya kita buat untuk insan, untuk mukallaf, tapi juga untuk haiwan juga. Sebab haiwan juga, kalau kita campurkan haiwan yang sakit dengan haiwan tak sakit, akan ada penyakit. Dan benda ni Rasulullah dah sebut pada zaman dahulu. Zaman Rasulullah pun ada, bila mana unta yang sakit dicampurkan dengan unta yang sihat, akan terus satu sumur ataupun satu tempat kandang tu akan sakit. Sebab tu hadis ni terpakai untuk manusia, terpakai juga untuk makhluk-makhluk lain. Jadi kita jangan mencampurkan orang sakit dengan orang tak sakit. Yang seterusnya, pasal fatwa kita tak akan sentuh. Kita sebutlah, kita tak akan bahaskan fatwa kita hormati. Itu fatwa yang mengatakan tak solat Jumaat itu kita hormat, biar kepada fatwa tersebut. Tetapi kita bahaskan adalah ilmu. Ada kena beza fatwa dengan ilmu. Fatwa tidak boleh dikritik ataupun dibahaskan. Fatwa boleh dikritik, tapi tidak berapa elok kalau kita nak bahaskan fatwa itu dijawab melalui radio, fatwa itu dijawab melalui kuliah. Fatwa itu biar autoriti fatwa lah, mereka nak bahaskan fatwa, nak kritik fatwa, biar kita tidak ada kena mengena dengan itu, tapi kita bahaskan ilmu. Syekh Ali Al-Quradari, ulama besar ni, beliau mengatakan solat Jumaat ni kita kena ketahui dia merupakan salah satu daripada syiar agama kita. Dia benar besar, dia hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau nak skip solat Jumaat ataupun dia beri rukhsah kelonggaran solat Jumaat, dia ada beberapa dawabit dia ataupun ada guideline yang diletakkan oleh para fuqaha. Yang pertama adalah dia dalam keadaan ghalabatiz zan. Maksudnya dalam keadaan memang kita rasa banyaklah keadaan itu terjadi. Ghalabatiz zan. Ini kita cakap umum, kita tak sentuh fatwa mana-mana sebab ini ilmu. Fatwa kita hormati. Sebab itu kalau apa-apa dia keluarkan oleh mahkamah, apa-apa dia keluarkan oleh fatwa, walaupun kita setuju atau tak setuju, kita kena hormat. Kita kena hormat apa yang majlis fatwa keluarkan. Walaupun mungkin tak setuju. Contohnya ada fatwa-fatwa tertentu memang kita dalam hati asatizah lain pun tak setuju, tapi mereka tak bahaskan dalam kuliah sebab fatwa itu dihormati. Mereka dah bahaskan. Yang saya bahaskan ni ilmu. Syekh Al-Quradari menyebutkan kalau nak skip Jumaat, kalau fatwa keluar dia ghalabatiz zan. Waham tak boleh. Waham tu apa? Waham tu mungkin ada, mungkin tak ada, macam keadaan tu tak nampak sekarang ada atau tak. Itu waham, dia tidak boleh skip Jumaat. Tapi kalau dia dah ghalabatiz zan, dia memang dalam keadaan dah banyak dah, zan ni dekat dengan yakin dah. Dia dah banyak dah, barulah solat Jumaat itu boleh ditangguhkan, dihentikan sementara. Itu fatwa ataupun kenyataan Syekh Ali Quradari. Jadi dia ada keadaan tertentu. Sebab tu kita tidak boleh skip sesuka hati solat Jumaat ini. Kalau kita rasa keadaan tu selamat, keadaan tu masih terkawal, kita tidak boleh untuk sesuka hati skip solat Jumaat. Tapi kalau keadaan tu kita tengok dah teruk dah, barulah
dan dikeluarkan oleh pemerintah, baru kita boleh skip. Dia punya dekat lain. Dia punya dua wabit. Sebab tak boleh saja-saja kita ambil malas api solat Jumaat ni. Fatwa dikeluarkan di perlis. Tapi di negeri lain pun atas dasar malas tak nak pergi. Kalau atas dasar jaga kesihatan tak apa. Dan sekali la darara wala dirar tak apa. Tapi kalau atas dasar kemalasan tu tak boleh. Sebab tu fatwa dia ada guideline tertentu. Kita kena ikut ulul amri di tempat pemerintah tersebut. Sebab fatwa berlainan. Contohnya di Saudi. Saudi dah kata dah, Saudi lain. Kuwait lain. Di Kuwait kita tahu masjid-masjid di sana telah ditutup. Kalau kita dengar fatwa di Kuwait, semalam baru disebutkan majlis agama mereka ataupun badan ihwal agama mereka, masjid mereka ditutup. Kita Malaysia tak bolehlah kita nak suka hati kita ambil fatwa ni, okey, kita pun nak beramal dengan fatwa Kuwait. Fatwa tu dikeluarkan pada tempat dan wakil yang tertentu. Sebab tu fatwa di tempat lain dia tak boleh nak apply sangat secara keseluruhan di satu tempat yang lain. Kalau kita nak applykan fatwa di Kuwait tu, maksudnya kita pun sekarang ni kuliah agama kita tak boleh nak buat. Sebab tu keadaan dia berbeza-beza. Fatwa itu kita hormati fatwa mereka. Sebab tu kita ikut ulul amri. Kalau dia Perak, kita ikut ulul amri lah. Fatwa Perak macam mana keluar. Kalau duduk di Perlis, ikut fatwa Perlis macam mana. Kalau ikut di Kedah, ikut fatwa Kedah. Saya duduk di Kedah semalam. Jadi saya pun solat Jumaat. Sebab fatwa Kedah tak keluarkan apa-apa. Sebab tu kita ikut kepada ulul amri dalam memberikan fatwa. Kita tidak boleh sesuka hati kita shopping fatwa. Shopping fatwa tu maksudnya kita ambil fatwa yang kita suka saja untuk ruksah, tatabut birrukhsah dan sebagainya. Itu tak boleh. Tapi nak cakapnya ulama-ulama memang ada bahaskan lah berkenaan solat Jumaat ni. Iaitu banyak fatwa keluar dah sebut dah. Kalau ghalabatiz zan, itu barulah kita boleh untuk skip Jumaat. Itu soalan, itu satu isu. Isu kedua, untuk sesiapa yang memang telah dijangkiti penyakit ni. Sesiapa yang memang dah dijangkiti. Ya memang dia memang confirm dijangkiti penyakit ni, macam mana keadaan solat dia? Adakah dia boleh untuk skip Jumaat ataupun wajib solat Jumaat juga? Sebab solat Jumaat kan wajib. Dia adakah kita wajib solat? Kita tengok apa Imam Nawawi sebutkan di sini dalam kitab Minhajut Talibin. Wa man la juma'ata alaihim tusannul jama'atu fi zuhurihim fil afahhi. Iaitu siapa yang mana la juma'ata, dia tak hadir Jumaat sebab dia sakit ke, sebab dia kuarantin. Dia tak ada solat Jumaat, dia kena ganti dengan solat apa? Tusannu jama'atu fi zuhurihim fil afahhi. Iaitu disunatkan untuk jamaah. Maksudnya yang tak solat Jumaat sebab memang dia confirm dia ada penyakit tersebut. Contohnya kita sebut X, seorang X dia ada penyakit, dia dikuarantinkan di hospital. Bila sebut hospital ni, setengah orang kalau kita pergi hospital dia, orang tak solat di hospital. Sebab kadang-kadang kata sebab susah tu lah, kata sebab masalah ni masalah itu. Di hospital penting untuk dakwah di hospital. Benda ni pun saya dah sebut dari kuliah-kuliah tempat lain. Setengah orang di hospital mereka tak solat atas dasar tak tahu, atas dasar tak reti nak wuduk macam mana. Contohnya penyakit corona ni, kalau orang di kuarantin, dia kena solat ada. Ulama Syafi'ah kata dia kena juga solat. Cuma masalahnya tusannu jama'atu, dia hanya disunatkan. Tapi kalau dia dalam kuarantin ni nak jemaah, dia lebih baik tak jemaah lah. Kalau dia memang ada penyakit corona ni, solat sendirian sebab nanti berjangkit ke orang lain pula. Okey, itu untuk orang kalau tak pergi Jumaat sebab ada penyakit lain. Kalau penyakit berjangkit, dia tidak berjemaah. Dia kena ganti dengan apa? Fi zuhurihim, dengan solat zuhur fil afahhi, dan pendapat yang asah mazhab Syafi'i, iaitu disunatkan jemaah bagi orang tak ada penyakit. Tapi kalau ada penyakit, dia wajib juga untuk solat zuhur. Maksudnya solat tu tetap kena lakukan. Sebab orang salah faham bila mengatakan solat Jumaat itu dia ada rukhsah untuk tidak pergi, zuhur pun skip. Itu tak betul. Zuhur tetap kena solat bagi orang yang mana ada penyakit tapi dah solat dalam keadaan kuarantin ialah dia tidak pergi masjid. Tapi kalau orang yang mana dia tidak ada penyakit dan sebagainya, kita dah sebut dah tadi, ikut pada fatwa yang dikeluarkan tempat masing-masing. Kita ikut fatwa dan hormati apa majlis fatwa telah keluarkan. Dia kena beza antara fatwa dengan satu hukum yang dikeluarkan oleh qadi. Kalau fatwa semata-mata yang tidak digazetkan, itu irsyad. Itu irsyad. Irsyad tu apa? Irsyad tu galakan, panduan. Tak wajib ikut. Kalau fatwa itu tidak digazetkan, dia sekadar fatwa sahaja, dia irsyad, maksudnya tidak diwajibkan. Tetapi kalau mana telah dimasukkan ke dalam dun, sebab ada kadang-kadang fatwa dikeluarkan Jabatan Mufti yang mana bersidang, dia akan dimasukkan dalam dun dan dijadikan elemen negeri. Itu wajib ikut. Itu wajib ikut. Tapi kalau semata-mata fatwa saja tidak digazetkan, tidak ada peraturan apa, itu dia irsyad. Dia galakan. Tetapi bila hukum dikeluarkan oleh hakim, qadi, itu wajib. Itu wajib untuk ikut. Itu perbezaan antara fatwa dengan hakim ni, kita kena tengok elemen negeri masing-masing lah. Sebab mungkin ada perbezaan di sana. Sebab tu dia ada beza antara mufti dengan qadi. Kalau qadi, dia memang memutuskan hukum. Tapi kalau mufti,
ikut asalnya dia hanya irsyad panduan saja. Sebab itu qadi hukumannya lebih kuat pada mufti. Tapi dalam masyarakat kita orang bersiqah pada mufti lah, sebab mufti lebih alim. Sebab qadi kita tak kenal. Tapi kalau ikut hukumnya dia ikut pada undang-undang balik. Dia kembali pada undang-undang. Itu berkenaan penyakit yang berjangkit. Sekarang kita masuk bab yang kedua dan sebagainya berkenaan apa yang kita nak bahaskan pada hari ini. Okey, yang seterusnya adalah berkenaan masalah batiniah. Yang kita akan sebutkan hari ini berkenaan permasalahan golongan batiniah. Batiniah ni siapa? Batiniah ni adalah salah satu kelompok firqah yang mana dia disebutkan oleh para ulama terdahulu. Seperti mereka ini disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Jauzi dan Talbisul Iblis, batiniah. Bila sebut batiniah, adakah mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah? Tak. Batiniah juga mereka memakai Al-Quran dan Sunnah. Sebab saya dah tengok orang komen di Facebook. Bila saya ada tengok video saya kuliah tentang batiniah di KL dulu, ada yang komen, orang batiniah ni tak guna Al-Quran dan hadis sangat. Tak betul. Mereka guna Al-Quran dan hadis. Sebab tu nama dia batiniah. Apa tu batiniah? Maksudnya adalah fi kulli zahirin, pada setiap benda yang zahir. Maksudnya setiap ayat Al-Quran bagi mereka ada zahir. Ada juga batinan. Setiap yang zahir ada batinnya di dalam. Itu batiniah. Mereka faham setiap ayat yang kita tengok sekarang ni, kita baca ayat Fatihah ke, surah apa ke, itu secara zahir. Hakikatnya ada penafsiran yang batin dalam. Sebab itu nama batiniah. Mereka mengatakan ada isi dan kulit. Macam mana kita nak faham? Contoh kalau kita ada buah kelapa, buah nyok. Kita nak air di dalam itu. Kita nak isi dia. Bila kita dah dapat isi, kulit kita tinggalkan. Sama juga kalau kita dah dapat isi batin daripada benda tersebut, batin dalam agama tersebut, masa zahir kita boleh buang. Itu kepercayaan batiniah. Dan batiniah ini dia asalnya dia ada salah satu kategori ataupun cabang dari Syiah Ismailiyah. Dia termasuk dalam Syiah Ismailiyah kalau kita tengok yang dulu-dulu. Dia salah satu cabang dari sana. Sebab dia batiniah ni bukan zaman sekarang ada, zaman dulu ada. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali ada satu tulis kitab Fadaih Batiniyah. Kitab Fadaih Batiniyah Imam Ghazali tulis untuk memang rad kritik golongan batiniah. Memang mereka memang tulis. Tadi nak cakapnya mereka ni bukan ahli sunnah wal jamaah lah batiniah ni. Walaupun mereka sekarang masuk menggunakan nama ahli sunnah wal jamaah, tapi hakikatnya bukan. Sebab itu kalau mereka ahli sunnah wal jamaah, mereka akan dakwah secara terbuka. Kalau kita tengok fatwa-fatwa Majlis Agama Islam, kebanyakan ajaran yang telah difatwakan atau disiasat sebagai sesat di Malaysia ada unsur batiniah dalamnya. Ada unsur batiniah kalau ajaran-ajaran sesat di Malaysia. Tapi mereka tak guna nama batiniah. Mereka guna nama apa? Mereka akan masuk ke dalam mereka akan menggunakan nama istilah-istilah tazkiyatun nafs, tentang kejiwaan dan sebagainya, rohani. Macam kita lah Islam, kita agama Islam. Tapi barat kenal kita. Kalau barat nak kritik Syiah, dia tak kata Syiah, dia akan kata apa? Islam. Dia akan kata Islam yang teruk lah, pukul badan waktu Muharram dan sebagainya, pukul itu, pukul ini. Dia tak kata Syiah teruk, dia akan kata Islam sebab orang yang Islam. Sama juga macam batiniah. Batiniah, orang terpengaruh, dia tak akan bawa kami ni batiniah, tak. Dia akan masuk kepada aliran tazkiyatun nafs tertentu. Dia akan masuk aliran kerohanian tertentu. Tazkiyatun nafs tak salah. Ibn Taymiyah pun ada tulis tentang kitab-kitab penjagaan jiwa, hati. Itu benda yang memang benda yang bagus. Bahkan kita sebut Syekh Abdul Qadir Al-Mandili pun tulis kitab penawar bagi hati. Itu benda bagus. Tazkiyatun nafs kita terima. Dalam Al-Quran pun ada banyak ayat tazkiyatun nafs. Tapi batiniah ni, dia menggunakan istilah-istilah itu untuk mecantikkan satu benda. Maksudnya dia masuk menyelinap ke dalam itu sampai orang pun dah tak tahu mana satu yang betul, mana satu salah. Sebab sama macam kita sebut tadi, orang terpengaruh dengan Syiah sebab Syiah pun kadang-kadang dia akan guna hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kita terima, tapi pemahaman dia lain. Contohnya dalam mengangkat Sayyidina Ali ke, Sayyidina Ali kita cintai, menyayangi dia, dia imam kita, iaitu dia sebagai khalifah. Kita menyayangi mereka, tapi Syiah adalah dia mengangkat melebihkan sangat. Itu tak boleh. Setengah orang tak tahu, dia akan kata ini perbahasan mazhab, beza mazhab je dengan Syiah ni. Setengah orang tak faham, dia kata beza mazhab saja. Tapi kalau kita kena beza mazhab pun kita kena tahu mazhab bukan mazhab fiqh saja, ada mazhab akidah, ada mazhab menyeleweng. Itu sebab tu bukan beza mazhab tu kita sebut beza mazhab kita terima terus, tak. Mazhab fiqh kita terima kalau perbezaan itu. Mazhab akidah kita tidak terima perbezaan mazhab-mazhab mereka. Jadi batiniah ni dia ada kaitan ataupun cabang dia melalui Syiah Ismailiyah. Itu dia mudah untuk terpengaruh di sana. Dan dia juga
memahami satu benda itu, kita lihat batiniah ni dia nak seolah-olah nak membebaskan diri dengan syariat. Ayat kita baca tadi, falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka semua itu menyembah rabb hadzal bait, pemilik kepada rumah tadi. Kita dah sebut dia, kita dah syarah ayat tadi, iaitu hendaklah sembah Allah. Allah adalah rabb hadzal bait, pemilik kepada Kaabah. Bukan kita sembah Kaabah, kita sembah pemilik kepada Kaabah. Itu kita ahli sunnah faham, seperti yang disebutkan dalam tafsir Qurtubi. Ada menafsirkan bait di sini adalah Masjidil Haram. Tak kisahlah, tapi nak cakapnya adalah Kaabah, Masjidil Haram. Kita sembah Tuhan dia. Batiniah tak faham macam tu. Batiniah kata falyabudu rabba. Rabba di sini adalah maksud nafs ataupun ruh. Rabb di sini, Tuhan penguasa pencipta di sini dia maksudkan kepada manusia ataupun kepada jiwa, kepada nafs kita lah. Hazal bait. Bait di sini adalah badan, jasad kita. Maksudnya hendaklah kamu semua menyembah jiwa, roh yang berada dalam jasad manusia. Itu maksud dia. Itulah kadang-kadang dia termasuk kepada wahdatul wujud. Sebab apa? Sebab Tuhan berada dalam jiwa kita. Dia mengatakan rabb hazal bait. Rabb di situ adalah jiwa. Jiwa manusia ataupun roh manusia. Bait jasad. Jadi sembahlah manusia. Sebab itu wahdatul wujud dia ada kaitan dengan kadang-kadang walaupun taklah secara total, dia ada kaitan juga sikit-sikit dengan batiniah ini. Walaupun tak ada kaitan secara keseluruhan sangat, tapi ada kaitan juga sikit-sikit. Sebab itu kalau kita lihat, ada yang mana menyebutkan bila dia tengok anjing, dia kata haza rabbi, itu Tuhan aku, tengokkan anjing. Sebab apa? Sebab dia mengatakan yang nampak itu adalah kebesaran Allah. Dia tak kata itu Allah maksud dia. Itu adalah kebesaran Allah. Kalau macam tu susah itu. Kita boleh kata semua ini Tuhan. Bila kita orang iktiraf, orang kritik kita kata dah bukan aku masukkan ini Tuhan. Ini adalah kebesaran Tuhan. Maksudnya rosak masyarakat. Kita tengok pokok, kita ajak ke anak kita, itu Tuhan tu. Lepas tu kita kata tak, maksudnya bukan Tuhan, itu kebesaran Tuhan. Habis rosak. Sebab bila orang macam ni, bila kita kata mana boleh kata macam tu, dia kata jangan ambil secara zahir, jangan salah faham. Maksud kami bukan itu Tuhan, itu kebesaran Tuhan. Ada pula yang kata tak, maksudnya dia telah disingkap, dia telah sampai ke makam lain, yang nampak itu adalah satu benda yang lain. Itu cerminan Tuhan. Itu kata-kata mereka. Bahaya kalau kita biarkan macam ni. Sebab ia akan menyebabkan orang boleh dakwa macam-macam. Orang boleh dakwa sekian-sekian dan sebagainya. Walhal itu belum tentu betul. Sebab tu kalau kita belajar kerohanian, kita belajar tasawuf, makam yang tinggi bukan makam fana. Setengah orang yang tak tahu, dia kata, dia ni dah fana ni. Fana itu bukan makam yang tinggi dalam tazkiyatun nafs, dalam tasawuf. Makam tinggi adalah makam baqa. Maksudnya kalau makam baqa, kalau betul-betul lah orang yang sampai ke makam ma'rifat, dia tetap solat. Sebab makam baqa ini makam yang mana mengenal Allah betul, arif billah. Maksudnya mengenal Allah betul, syariat masih aman. Tapi kalau fana tu tak ingat apa dah. Sampai solat pun tak, sampai macam ataupun kita sebut gila isim. Itu fana. Kalau baqa itu makam yang tinggi dalam tazkiyatun nafs atau tasawuf, itu dia tetap solat. Tapi setengah orang dia salah faham dah ni, dia terus mengatakan fana itu makam tinggi dan akhirnya mereka pun meninggalkan solat. Itu tak betul. Sebab tu kalau kita tengok Syekh Al-Buti pun, Syekh Al-Buti orang ulama sufi lah, beliau juga sangat tekan kepada syariat. Tak suruh pun tinggalkan solat dan sebagainya. Orang yang salah faham lah yang mengatakan kena tinggalkan solat, orang terpengaruh dengan batiniah. Batiniah yang mengajak kepada benda-benda tersebut. Dan ke mana-mana kuliah lah, saya rasa 3-4 kuliah dah saya buat benda ni. Sebab tentang batiniah ni dah banyak kuliah saya buat. Mungkin ada yang dah tengok benda ni dan sebagainya. Saya pun pernah berjumpa dengan orang batiniah ini. Dan orang-orang batiniah ini, mereka ada kalanya solat pakai niat. Solat pakai niat. Iaitu kalau kita faham Alhamdulillah Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau faham alhamdu saja tak payah solat dah. Sebab siapa yang betul-betul faham alhamdu, alif ada maksud, lam ada maksud, ha ada maksud, mim ada maksud, dal ada maksud, semua ada maksud bagi mereka. Sebab itulah Imam Ghazali menyebutkan mereka ni orang bermain dengan ahraf atau bermain dengan huruf. Itu mereka bermain dengan ahruf, itu ahruf maksudnya huruf-huruf lah. Mereka bermain dengan perkataan abjad dan sebagainya. Dengan ahruf ni mereka selalu bermain. Alif apa maksud dia? Alhamdu. Alif yang pertama maksudnya adalah niat. Iaitu nak solat kena ada niat. Kemudian lam. Lam maksudnya qiyam. Qiyam tu berdiri. Ha, rukuk. Mim, sujud. Dal, al-julus baina sajadatain, duduk antara dua sujud. Lengkap solat. Alhamdu. Itu alhamdu, tafsir alhamdu bagi mereka. Dia tafsir satu persatu.
Dia tafsir secara nampak seolah-olah detail. Tapi hakikatnya kita tahu itu bukan detail pun. Itu penafsiran yang salah. Sebab itulah setengah orang dia akan terpengaruh dengan benda-benda ini. Itu nampak hebat. Contohnya penafsiran lain, Islam. Perkataan Islam. Setiap satu persatu sin, lam, alif, mim ataupun semua itu dia ada perkataan tertentu. Contohnya, kalau lam disebutkan sebagai la ilaha illallah, perkataan Islam. Mim, Muhammad. Dia ada satu persatu. Contoh, bayangkan orang datang ke kita, batinnya datang ke kita. Yang dakwah orang awam. Tahu tak apa itu Islam? Kita pun mana tahu apa maksud persatu. Sin, lam, mim, semua tu kita tak tahu. Dia pun akan cakap. Sin ni maksudnya sekian, sekian, sekian. Lam ni maksud sekian. Dia akan syarah. Kita pun, hebat ni. Akhirnya kita akan terpengaruh. Sebab tu kalau kita tengok langkah mereka, dia ada cara dakwah mereka tashkik. Tashkik tu memberi keraguan. Itu salah satu langkah dia ada banyak lah. Dia ta'nis, kemudian arab, tashkik dan sebagainya. Ta'nis adalah langkah yang awal. Apa tu ta'nis? Ta'nis tu dia tengok dulu orang yang mana sesuai untuk dia pergi. Maksud dia tengok line dulu, orang ni sesuai dah nak pergi. Dia ni suka berdebat ni, tak boleh ni. Dia ni suka ni, tak boleh ni. Dia akan pergi orang yang mana yang dia boleh makan. Orang yang mana dia tak boleh makan, dia tak akan pergi. Ta'nis, saya tengok dulu yang mana sesuai. Kemudian banyak lagi step-step dah, saya tak sebut secara satu persatu. Kemudian dia akan pergi kepada tashkik. Timbulkan keraguan. Saya skip banyak step ni. Tashkik. Dia akan tanya dia soalan. Contoh-contoh soalan yang mana tak ada jawapan. Kita pun tak tahu jawapan dan kita tak perlu pun jawapan sebenarnya. Contohnya soalan, kenapa kita solat 5 waktu? Kenapa solat maghrib 3 rakaat? Mana kita tahu? Jawapan tak ada benda tu. Dan tak perlu kita nak tahu jawapan tu. Kita tak tahu. Kenapa solat isya 4 rakaat? Kenapa subuh 2 rakaat? Subuh kita bangun susah kot. Bangun susah-susah 2 rakaat dia. Rugilah. Baik, kenapa tak 4 rakaat? Banyak pahala sikit, kenapa 2? Soalan-soalan yang tak ada jawapan. Kita tak tahu. Kemudian dia akan bagi syubhat kepada kita pun nak jawapan tu. Dia kata, kalau nak jawapan ni, datang ke tempat kami. Aku akan bagi jawapan. Ataupun join lah majlis kami sekian-sekian. Join lah majlis dengan Syekh sekian-sekian itu. Itu maksud dia. Dia akan buat benda tu. Dia bagi tashkik keraguan kepada kita. Dan jawapan, apabila jawapan tersebut, contoh kalau kita sebut, solat maghrib 3 rakaat sebab sekian. Tetap semua jawapan kita salah. Jawapan dia akan betul. Jawapan dia akan betul sebab dia tanya soalan, dia dah jawapan betul. Sama macam cikgu lah. Kalau buat soalan, skema jawapan dia akan cikgu. Jadi cikgu tu lah pemilik jawapannya dan mutlak lah dalam peperiksaan tersebut. Sama kalau kita jumpa dia orang. Contohnya dia tanya kita, ini apa? Kita pun jawab 4. Dia akan jawab, ini jari. Macam kita kecil-kecil dulu, budak-budak dulu kan, nak main tu. Kawan kita tanya, ni apa ni? Dia jawab 5. Dia kata, tak, ni bukan 5, ni jari. Dia main macam tu. Sama dengan batiniah. Kalau kita cakap, ini sekian-sekian, dia akan jawab balik, itu bukan, ini sekian-sekian. Dia akan kono kot lain. Akhirnya kita yang nampak salah, kita nampak jahil, kita nampak bodoh. Sebab itulah batiniah ni bila dia dakwah, dia akan ada orang, ada penonton juga. Sebab bila dia nampak macam dia memperbodohkan kita, macam kita ni jahil, orang lain akan terpengaruh dengan dia. Sama macam debat. Penonton tu, kita berdiskusi dengan orang, ada kadang-kadang sebab nak tarik audien tu. Sama macam batiniah. Dia nampak bila A, dia dapat tundukkan orang tersebut, dia bagi soalan yang mana orang tersebut tak tahu jawapan, orang lain akan nampak hebat dia ni. Orang pun akan ikut dia. Itu yang akan terjadi dalam masyarakat kita sekarang. Nampak hebat sekarang ni soalan-soalan yang tak ada jawapan ditanya. Itu tashkik. Kemudian Arab tu adalah mengikat. Seolah-olah kita ambil tali, kita ikat. Arab tu maksudnya ikat adalah kita mengikat mereka dengan perkara-perkara tertentu. Contohnya kena sumpah. Kalau benda ni jangan bagi tahu ke orang. Ni rahsia kita ni. Amalan-amalan kita ajar ni rahsia, jangan bagi tahu ke orang. Kalau bagi tahu ke orang juga akan tertalak dengan isteri. Kalau bagi tahu ke orang juga akan ditimpa musibah tertentu. Itu Arab tu. Maksudnya diikat kita dengan sesuatu, itu batiniah. Itu bahaya benda-benda batiniah ni. Dan batiniah ni dia akan jual nama orang. Jual macam mana? Sebenarnya benda ni, pemimpin negara sekian-sekian tu, dia pun orang kita juga. Tapi dia telah bersumpah, berjanji setia takkan bagi tahu. Sama lah sebab dah memang dia ikat orang tu, dia janji dengan bagi tahu orang. Dia pun boleh jual nama orang lah. Dia boleh jual nama Perdana Menteri, Menteri besar mana-mana geng kita. Sebab apa? Sebab semua tu dah berjanji sumpah setia, kata dia akan simpan rahsia. Padahal tak ada pun. Sebab itulah golongan mereka akan rasa besar. Sebab dia jual nama orang. Mufti tu berikut kita. Orang tu berikut kita tapi dia dah janji sumpah bai'ah setia, tak nak bagi tahu rahsia ni kat orang, sebab itulah kita tak tahu. Hakikatnya dia pun orang kita. Artis tu orang kita.
Sebab tu banyak amalan-amalan ni akhirnya orang terpengaruh dengan mereka. Itu tentang batiniah. Dan saya cadangkan hari ni sebab kita dah bagi kepada dua tadi. Sesi pertama tentang virus, sesi kedua tentang batiniah. Dan mungkin lepas ni kita akan buat sambunganlah tentang batiniah ni, tentang sesi yang seterusnya. Wallahu alam, kita buka pada sesi soal jawab jika ada. Jika ada soalan boleh tanya. Ya. Pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, dia sebut pada zaman Nabi SAW, orang-orang batiniah, mereka ada menggunakan dalil seperti sebelum saya pergi soalan tu. Mereka orang batiniah ni, mereka ada menggunakan dalil bahawasanya Rasulullah juga adalah ada mengajar batiniah ni. Itu kata mereka. Sebab apa? Sebab ada hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iaitu Abu Hurairah mengatakan bahawasanya hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain, iaitu aku menghafal hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dua bekas. Dua wi'a'ain ini ditafsirkan sebagai ina, iaitu bekas. Maksudnya dua bekas hadis. Kemudian Abu Hurairah kata, aku sampaikan kepada kamu semua satu bekas. Satu bekas lagi aku tak sampaikan. Sebab apa? Kalau aku sampaikan daripada satu bekas lagi, nescaya kamu semua akan memotong, memenggal leher aku. Jadi batiniah kata ini ada dah batiniah, ada pada zaman Nabi, kata batiniah. Dan benda ni siapa sebut? Ibn Hajar yang sebut. Ibn Hajar kata hadis ni batiniah guna. Dan Fathul Bari Ibn Hajar sebut hadis ni lah digunakan oleh batiniah untuk mengatakan ajaran yang betul. Maksudnya mereka juga guna Al-Quran dan hadis. Dan zaman Ibn Hajar pun ada batiniah. Sebab tu dia berani sebut Ibn Hajar sekolah ni dalam Fathul Bari waktu syarahkan riwayat ni, riwayat Bukhari. Tapi hadis ni kita kena faham, kenapa Abu Hurairah tak sebut satu lagi kantung hadis tersebut. Hal ini kerana seperti ditafsirkan oleh ramai ulama, seperti ditafsirkan oleh Imam Qurtubi, sebab itu a'yan munafiqin wa murtadin. Itu sebab Rasulullah menyebutkan kepada Abu Hurairah nama-nama orang yang murtad dan orang yang munafik. Sama macam Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman dia tahu nama orang-orang munafik tapi dia tak sebut ke orang. Dia tak sebutlah ini munafik, tak, dia simpan rahsia. Sama juga macam Abu Hurairah. Imam Qurtubi kata sebab dia nak a'yan munafiqin wa murtadin. Dia nak bagi tahu nama orang-orang munafik dan nama orang-orang murtad. Jadi bahaya kalau kita bagi tahu. Ada juga pandangan mengatakan Rasulullah bagi tahu kat dia seorang-seorang nama pemimpin yang jahat pada akhir zaman dan sebagainya. Sebab tu ada riwayat Abu Hurairah pernah sebut pada zaman dia nanti pada tahun sekian-sekian akan ada musibah disebabkan pemimpin sekian-sekian pada tahun spesifik sekian-sekian. Bila dirujuk oleh ulama merujukkan tahun sekian-sekian tu memang ada pemimpin yang zalim waktu tu. Betul. Ini nak menunjukkan salah satu kantung yang Rasulullah yang Abu Hurairah tak bagi tahu tu adalah berkenaan nama-nama pemimpin-pemimpin jahat ataupun orang-orang murtad. Ada juga pandangan menyebutkan itu adalah berkenaan pemimpin-pemimpin jahat waktu asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat nanti di akhir zaman. Apa akan jadi? Sebab kalau kita tengok hadis-hadis Malhamatul Kubra, ada dalam riwayat Muslim tentang Malhamatul Kubra, di antara tanda kiamat nanti waktu lepas Malhamatul Kubra itu ada 10 orang yang naik kuda. Yang mana mereka akan pergi ke rumah mereka nak cek Dajjal dah keluar atau tak. Kemudian Rasulullah sebut, aku tahu kuda mereka naik apa dan aku tahu nama orang yang naik itu. Rasulullah tahu nama mereka. Jadi sebab itulah ada juga para ulama menafsirkan hadis tadi adalah berkenaan nama-nama orang di akhir zaman, pemimpin yang jahat di akhir zaman, orang yang join Malhamatul Kubra akhir zaman itu. Bukan ada ilmu zahir dan apa, tak ada. Sebab Ibn Hazm sendiri pun sebut dalam kitab Aqidah dia, Ibn Hazm Andalus mengatakan dalam agama ni tak ada zahir, tak ada batin. Tak ada. Zahir dan batin tak ada. Semuanya sama. Sebab tu batiniah ni dikatakan oleh orang batiniah bila tidak dakwah ada pada zaman mereka. Mereka dakwah Rasulullah sendiri pun batiniah kata mereka. Tapi hakikatnya kita mengatakan tidak. Hadis tersebut tidak terpakai untuk masalah ini. Wallahu a'lam. Ada soalan jika ada. Ustaz cakap kalau nak pergi macam kalau pengajian ke apa, yang penting niat kita tu dah baik. Ya. Lepas tu cancel lah ataupun apa macam tu. Kita udah ditulis amalan kita. Ya. Macam mana kalau yang orang dia ambil dia tabungan dia, maksud dia untuk main saham ke apa ke, niat dia duit tu nanti nak kalau untung dia nak bagi orang tua dia ke atau nak sedekah ke, lepas tu rupanya dia rugi. Okey. Sama juga soalan tu macam kita memang niat, memang azam betul-betul nak melakukan kebaikan. Contohnya kita niat nak melakukan apa, kalau kita berniaga sekian-sekian.
dapat rezeki sekian-sekian, memang keuntungan dia memang dah azam 100% dah nak bagi dekat orang tersebut, nak tolong. Dia beza antara memang kata nanti kalau aku untung niaga ni nak bagi dekat ni lah, kalau untung nak, maksudnya tak jazam, maksudnya 50-50, itu tak termasuk hadis ni. Dia memang kena betul-betul kita azam nak buat betul-betul. Contohnya aku berniaga ni, aku masuk benda apa-apa sekian-sekian ni, memang hasilnya ni aku nak tolong orang susah, 100% aku nak bagi berapa persen kat mereka. Contohnya macam sekarang lah kita buat, sehari nak berniaga bawah ni, kalau keuntungan niaga sale aku hari ni, aku nak tolong orang ni sikit, memang dah azam betul-betul dah, memang kita nak tolong, walaupun kita tak sebut lah dalam hati berapa persen, berapa ringgit, tapi memang kita azam nak buat. Tiba-tiba tak buat, fa ana aktubuha lahu hasanah, dia akan dapat satu kebaikan juga. Sama macam nak pergi kuliah tadi lah, azam betul-betul dah nak pergi kuliah, tiba-tiba hujan, tak ada pergi kuliah, fa ana aktubuha lahu hasanah, dia dapat dah kebaikan itu, walaupun sekadar niat. Tetapi kalau dia niat 40%, 60% itu tak jadi. Maksudnya sehari nak pergi kuliah lah, tengok kalau free. Kalau free maksudnya bukan 100% lagi, dia masih ada taradud, dia masih tak betul-betul nak pergi lagi, itu tak dapat. Dia memang kena betul-betul dia nak pergi dah. Kalau betul-betul dia memang nak pergi dah, tiba-tiba tak pergi, ada sesuatu, barulah dia akan dapat pahala. Tapi kalau dia memang pergilah yang kita sebut tadi, dia akan dapat bi'ashri amsalihah. Dia niat nak pergi, kemudian dia pula dah pergi dah, sampai dah, dapat 10 pahala bi'ashri amsalihah. Jadi berdasarkan niat tu betul-betul niat. Dia memang kena jazam betul-betul, bukan kalau ni lah nak ni, dia tak. Dia memang betul-betul tujuan dia niat 100% nak buat benda tu. Jadi kalau rugi sekali pun memang ada dah dapat pahala. Dapat pahala dah kalau rugi. Contoh kita nak niaga sekian-sekian, nak bagi sekian-sekian, tiba-tiba penisil kita tak laku, tak dapatlah kita nak bagi, kita tak dapat pahala. Pahala kita berniaga, pahala kita niat untuk melakukan kebaikan. Sebab tu agama kita ni tentang niat pun dah ada pahala lah. Tapi jangan jadi macam batiniah lah, niat saja pun dah dapat solat. Sebab baru ni saya kuliah di Penang. Di Penang bila sembang-sembang, memang orang sekeliling masjid tu ada yang solat pakai niat, iaitu mereka niat saja dapat pahala dah. Kita akan cerita tentang solat daim. Nanti solat daim insya-Allah pada pertemuan akan datang lah, kuliah akan datang, kita akan bicarakan. Sebab mereka pun ada solat daim, yang mana tak perlu pun untuk solat secara kita buat ni, cukup solat daim. Daim tu istimrar. Istimrar tu berterusan. Solat dia secara berterusan, solat aja tanpa ada angkat takbir dan sebagainya. Itu solat daimun bagi mereka. Mereka ada guna dalil Quran, tapi cara istidlal mereka tak betul lah. Itu istidlal mereka tak betul. Ada soalan jika ada. Berebut lah. Ojus. Dua-dua angkat tangan. Tak ada. Saya minta Pak merujuk pada ayat 3 surah Al-Hadid yang maknanya ialah yang awal dan yang akhir dan yang zahir dan yang batin, dan dialah yang maha mengetahui akan tiada terputus. Sebab apa saya bawa ini? Sebab pembuat makrifat ke pembuat ni, dia ambil ayat ini sebagai untuk mengatakan itu apa Allah ini apa macam ni lah, yang ini Tuhanan. Tak pencerahan Ustaz berkenaan ayat makna. Selain tu ada yang tafsirkan, kalau kita tengok bukan ulama tafsir lah, ustaz-ustaz ni, huwa tu sebagai insan, manusia. Itu kalau ada yang kata huwa tu kata mereka insan, tapi tafsiran tak betul lah, jangan ikut. Ini cuma kita sebut keburukan, maksudnya sebut pahaman bahaya untuk kita secara berhati-hati, bukan suruh ikut. Maksud huwa bagi setengah pihak yang menyeleweng mengatakan insan. Siapa insan di sini? Itu adalah Muhammad awal bagi mereka. Muhammad awal, maksudnya sebelum diciptakan segala sesuatu ni ada Muhammad awal. Iaitu Muhammad. Ya, itu ada Muhammad yang awal. Sebab itu waktu saya berjumpa dengan golongan batiniah ni, saya dah ceritalah dulu ni pun, bila saya duduk sembang asyhadu alla ilaha illallah dan syahadatan kita itu, bila kata Muhammad Rasulullah tu, dia tanya Muhammad ni Muhammad mana yang kita sebut dalam tu? Adakah Muhammad bin Abdullah ataupun Muhammad lain? Kenapa? Kalau Muhammad dalam syahadatan itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa Rasulullah tak sebut dan aku ni pesuruh Allah? Kenapa sebut dan Muhammad Rasulullah? Kalau betul lah Rasulullah Muhammad bin Abdullah itulah Muhammad dalam syahadatan itu, kenapa tidak sebut dan akulah pesuruh Allah, tapi sebut dan Muhammad pesuruh Allah? Itu bagi mereka nak mengatakan Muhammad dalam syahadatan itu bukanlah Muhammad bin Abdullah ni, tapi Muhammad lain. Jadi huwa di situ mereka menafsirkan sebagai Muhammad awal tadi. Mereka mengagungkan Muhammad yang awal. Sebab itulah problem. Ia berdasarkan masalah ni. Dan tentang hadis Muhammad tu kita ketahuilah pada sanad dia ada kritikan yang banyak dan sebagainya. Dan tak dinafikan ada ulama yang pertahankan tentang sanadnya, tapi ulama-ulama lain seperti ulama kontemporari Syekh Al-Kharadawi juga mereka antara yang mengkritik benda ni. Sebab ada yang mengatakan yang pertama diceritakan adalah Al-Qalam. Hadis yang mana benda pertama diceritakan bukan Nabi Muhammad tapi adalah qalam. Yang mana tentang hadis qada dan qadar.
Mungkin dah sampai dah dengan Ustaz Abu Mubarak tentang bab takdir, bab qada dan qadar ada. Hadis tentang yang pertama diceritakan oleh Allah adalah al-qalam. Kemudian Allah sebut uktub, tulislah qadar, takdir dan sampailah hari kiamat. Wallahu alam. Ada soalan ni? Adakah pemahaman batiniah ni dia ada pecahan lain? Maksudnya seseorang tu faham Al-Quran tu lain, seorang tu faham lain. Sebab macam saya perhatikan saudara lepas kan, dia tak solat sebab dia menggunakan ayat yang dia tak yakin. Okey. Tapi golongan makrifat yang orang tua pula, dia kata dia dah capai fana. Jadi dia tak perlu solat. Kenapa ada dua pecahan yang berbeza? Macam contoh, dia cakap, saudara lepas kata dia tak solat sebab dia tak yakin. Dan yang golongan dua yang batiniah pula, dia pula cakap dia sebab dia dah sampai Makam tertentu. dia dah capai makam tu, so tak perlu solat. Kenapa ada dua? Itu saya tanya, ada pecahan ke tidak dalam ajaran batiniah? Okey, batiniah kalau kita tengok, dia pecahan tu wallahu alam, saya tak tahu. Tetapi dia ada juga perbezaan-perbezaan sesama mereka lah dalam memahami benda-benda ini. Tentang yang pertama adalah syariat. Yang pertama makam adalah syariat. Yang kedua adalah tarikat. Kemudian hakikat, last sekali makrifat. Pembahagian ni kita tak boleh total, kita tak boleh kata menyeleweng, tak. Pembahagian ni ada betul dalam aliran sufi. Itu masih okey, tak ada masalah, boleh terima. Yang salahnya adalah batiniah, dia mentafsirkan benda-benda perbahasan ini secara pemahaman mereka. Sebab kalau kita tengok ulama-ulama tasawuf pun, bila mereka buat pembahagian tentang syariat, hakikat, makrifat itu, mereka istiqrar lah. Secara khusus Al-Quran dan hadis tak ada, tapi mereka istiqrar. Istiqrar tak apa, tak ada masalah, boleh. Walaupun makrifat, tetap juga kena solat. Itu kalau kita tengok ulama-ulama sufi pun mereka kata macam tu. Mereka tetap memfatwakan atau solat tu wajib. Tetap lakukan wala apa-apa saja. Bahkan Al-Imam Al-Shizli menyebutkan kalau ilham, kalau mimpi jumpa sekian-sekian, kemudian kita mimpi jumpa Rasulullah sendiri, Rasulullah kata sekian-sekian, benda tu bercanggah dengan syariat, Imam Al-Shizli kata mimpi itu tidak ada ismah, tidak ada kemaksuman pada mimpi. Kemaksuman hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab setengah orang batiniah, mereka mengatakan bahawasanya solat, ada tokoh batiniah mengatakan mereka mimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi mengajar kepada dia solat, disaksikan oleh Nabi Yusuf, disaksikan oleh Imam Syafi'i dalam mimpi tersebut. Ingat dia jual nama Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i ulama besar. Imam Syafi'i tak terlibat dengan batiniah ni, tapi mereka jual. Mereka kata mereka mendapat mimpi Rasulullah ajar direct solat kepada dia dalam mimpi, disaksikan para anbiya. Nabi Yusuf tengok, Imam Syafi'i pun tengok, kata mereka. Mereka jual nama Nabi. Nak cakapnya batiniah ni pun sebab berbeza mimpi. Sebab semua mimpi. Bila mimpi tu, mimpi A lain, mimpi B lain. Jadi mimpi berbeza-beza. Cara solat pun kadang-kadang lain. Ada yang solat yang mengatakan guna nafas pun boleh solat dah. Solat secara daim tu kita akan bahaskan pada pertemuan akan datang lah dengan lebih terperinci. Sebab tu ada yang mengatakan sampai ke makam tertentu tak perlu solat. Pemahaman lain pula kata sebab kalau dah yakin dah tak perlu solat, maksudnya ada berbeza-beza pemahaman mereka. Sebab sumber dia adalah berdasarkan bukan sumber wahyu Al-Quran Sunnah betul. Masing-masing nak menafsirkan dengan cara yang batin. Bila sebut batin, maksudnya mereka tafsir tanpa ada qawaid, tak ada kaedah nak tafsir. Bila tak ada kaedah nak tafsir, boleh tafsir suka hati. Sebab tu berbeza banyak sangat tu. Walaupun ajaran sesat, orang ni boleh tafsir sepanjang ayat tadi, huwa tadi. Tiba-tiba huwa boleh jadi manusia, sedangkan huwa di surah adalah bukanlah manusia kalau dengar ulama tafsir lain. Bahkan boleh syirik bila kita kata huwa tu sebagai manusia. Sebab tu merujuk pada soalan tadi, ya ada perbezaan sebab sumber mereka adalah berdasarkan tafsir secara ikut pemahaman sendiri, tak ada qawaid tafsir. Tak ada kaedah macam mana manahij, macam mana manhaj nak istinbat hukum dalam Quran dan sebagainya. Itu sebabnya. Ada soalan terakhir jika ada. Jadi Ustaz balik pada yang ayat 3 tadi. Ya. Jadi apa dia tafsir yang sebenarnya bagi ayat? Yang betul lah tafsir yang betul ayat. Oh, tafsir itu wallahu alam, saya kena semak lain lah tafsir berkenaan ayat itu. Saya pun tak sure tafsir yang macam mana secara lebih dakik, secara lebih tafsir lah. Itu nanti insya-Allah pada pertemuan akan datang yang sesi kedua tu kita akan bicarakan. Sebab banyak pokok ni ambil ayat ni sebagai ini. Oh, hujah dia dan sebagainya tu. Ya memang ayat tu memang ramai yang guna hujah sebagai itulah untuk memanipulasikan sebagainya. Sampai mengatakan dia tu siapa kan.
Sebab tu kena rujuk dengan ulama tafsir. Sepatutnya kuliah ni minggu depan, tapi sebab minggu depan sebab sibuk sikit, bahkan Ustaz Adi pun dia tak ada dekat kampung. Sebab tu kita buat pada hari inilah. Lagipun saya rasa tahun ni first time saya masuk ni. Saya rasa tahun ni first time saya datang sejak bulan 12. Rasa skip lama sebab exam dan sebelum ni bercuti banyak. Sebab tu saya tak datang. Ni pun bulan 3 baru datang. Skip lama. Sebab tu ganti hari ni. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.